Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat pagi kepada anak-anak murid cikgu. Okey, hari ini merupakan hari pertama kamu kelas bersama cikgu secara offline ni. Jadi cikgu akan mengajar kamu subjek Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey, pada hari ini seperti yang kamu lihat di paparan skrin sekarang adalah tajuknya karangan berformat. Cikgu yakin dan cikgu pasti semasa kamu di peringkat sekolah rendah dulu, darjah 5, darjah 6, mesti kamu dah sinonim dengan perkataan karangan berformat ni. Malah mesti dah ada cikgu yang mengajar, cikgu sekolah rendah kamu dulu dah ajar kamu untuk bina karangan berformat. Bila kamu dah masuk peringkat sekolah menengah, kamu tetap kena belajarlah karangan berformat ni untuk memantapkan lagi penulisan kamu. Okey, jadi cara amnya hari ini cikgu akan mengajar kamu sebuah karangan berformat. Karangan apa tu? Sebentar lagi kita lihat. Kita pergi kepada slide seterusnya, okey? Okey, ini merupakan slide yang kedua. Okey, kita lihat karangan berformat. Ada berapa karangan berformat ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cikgu. Ya, betul. Ada 7 karangan berformat. Yang pertama iaitu surat kiriman rasmi. Yang kedua, surat kiriman tidak rasmi. Yang ketiga, ucapan, syarahan, ceramah, perbahasan. Yang keempat, berita. Yang kelima, rencana. Yang keenam, dialog, temu ramah, temu bual, wawancara. Yang ketujuh, laporan. Jadi, karangan berformat ni contohnya kamu nak buat surat kiriman rasmi. Kamu mestilah ikut format surat kiriman rasmi. Kamu nak buat karangan berita. Kamu mestilah ikut format berita. Kamu nak buat laporan. Kamu mestilah ikut format laporan. Namun pada hari ini cikgu akan ajar kamu untuk membina sebuah karangan berformat iaitu surat kiriman tidak rasmi. Nampak tak pesto ni? Dah ada tala dekat sini dah. Jadi cikgu akan ajar kamu surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Apa itu surat kiriman tidak rasmi? Surat kiriman tidak rasmi ditulis untuk tujuan tidak rasmi atau bersifat peribadi. Maksud dia di sini, tujuan tidak rasmi ni adalah maksud dia bersifat peribadi lah. Macam kamu ni bukannya untuk urusan rasmi bersama badan kerajaan dan sebagainya. Ia hanyalah untuk kenalan terdekat yang kita kenal. Dan bersifat peribadi, kita nak cerita pengalaman kita ataupun bertanya khabar. Cikgu faham zaman sekarang kan ada WhatsApp, betul, ada apa lagi, Instagram, Telegram, DM, IG, TikTok dan sebagainya. Kamu semua boleh berhubung dengan kawan kamu sama ada dekat dan jauh dekat media sosial tu je. Cikgu faham. Namun hari ini cikgu nak juga kamu untuk memahami macam mana nak buat surat kiriman tidak rasmi tu, okey? Yang kedua, biasanya surat kiriman tidak rasmi ditujukan kepada ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Ya, macam cikgu kata tadi, kalau kamu buat surat kiriman tidak rasmi ni, ia ditujukan macam contoh keluarga kamu, sanak saudara, rakan-rakan kamu yang duduk jauh. Jadi kamu nak kirim surat, kamu nak buat surat ala tidak rasmi, hari ini cikgu akan ajar, okey? Yang ketiga, markah akan dipotong jika murid mengarang surat dengan format yang salah. Nampak tak di sini? Maksud dia, jika kamu buat karangan surat tidak rasmi tu, kamu buat format yang salah, kamu tak ikut format yang betul yang ditetapkan, maka markah kamu akan dipotong. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Gaya bahasa penulisan surat tidak rasmi adalah tidak formal, mudah, tepat dan padat. Macam mana tu? Nanti kita tengok. Seterusnya, penggunaan unsur peribahasa dan kiasan digalakkan. Cikgu rasa dari sekolah rendah pun cikgu-cikgu kamu dah kata dah guna peribahasa, guna bahasa kiasan untuk lebih nampak cantik karangan kamu. Betul tak? Jadi itulah adalah surat kiriman tidak rasmi. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, apa isi kandungan surat tidak rasmi tu? Okey, kita buat surat kiriman tidak rasmi ni untuk apa? Contoh dia yang pertama,
bertanya khabar. Kita nak tanya khabar lah. Oh, apa khabar saudara, sihat ke dekat tempat baru, dekat sekolah baru dan sebagainya. Yang kedua, ingin mengucapkan tahniah atas kejayaan kawan kita, abang kita, adik kita, kakak kita dan sebagainya. Yang seterusnya, mengucapkan takziah atas kematian, bencana alam dan sebagainya. Yang seterusnya, undangan, jemputan, ucapan dan menceritakan pengalaman. Okey, menceritakan pengalaman ni adalah yang paling famous lah. Yang paling terkenal sekali lah dalam arahan surat kiriman tidak rasmi ni. Pengalaman kamu bercuti di Langkawi, pengalaman kamu pergi ke luar negara, pengalaman kamu pergi ke kempen berkemah. Lepas tu kalau soalan minta pengalaman kamu meraihkan hari perayaan pada musim pandemik COVID-19 ni, kamu buatlah surat, hantar kat kawan kamu, ceritalah pengalaman kamu masa sambut raya macam mana kan. Itu adalah kandungan surat tidak rasmi. Kita pergi pada slide seterusnya. Murid perlu menguasai format berikut. Jadi ini penting, tolong ambil maklum ya. Kamu semua sebagai murid atau pelajar, tolong ambil maklum tentang format ni. Amat penting sekali. Yang pertama, alamat pengirim perlu ditulis di bahagian atas sebelah kanan surat. Maksud dia, kamu semua kena tulis alamat kamu sendiri. Pengirim tu kan kamu. Jadi, kamu tulis alamat kamu dekat bahagian atas sebelah kanan. Ingat tu. Yang kedua, langkau sebaris. Maksud dia di sini, kamu kena langkau lah. Buat ni lah, anjak satu baris. Langkau lah satu baris tu agar nampak kemas. Kemudian tulis tarikh dan letakkan tanda noktah. Ramai yang lupa untuk letakkan tanda noktah ni. Jadi bila kamu dah langkau satu tu sebaris, kamu tulis tarikh. Tarikh tu pastikan tarikh yang kamu tulis surat pada hari tu. Contohnya pada hari ini adalah 29 Julai. Jadi kamu pun kena tulis 29 Julai. Kamu tulis surat hari ni kan? Kamu tulis 29 Julai. Dan jangan lupa letak noktah. Ramai yang suka tinggal yang ni. Okay? Seterusnya, kata menghadap surat perlu ditulis selepas selang 2 atau 3 baris. Maksudnya kamu semua selang. Lepas tarikh, kamu tulis tarikh tu, kamu semua kena selang. Agar nampak surat kamu tu nampak lebih kemas. Pemeriksa atau cikgu pun nak semak pun, wah lega, nampak tenang je. Jadi ingat, anak-anak murid, bila lepas kamu tulis tarikh, kamu selang 2 atau 3 baris untuk agar nampak lebih kemas. Selalunya selang 2 pun dah nampak cantik dah. Dari tarikh surat lah macam cikgu kata tadi. Kata menghadap surat tidak perlu ditulis dalam perenggan. Maksud dia macam mana tu cikgu? Nanti kita tengok, okey? Seterusnya, kata ganti nama penerima seperti saudara, saudari, ayahanda atau bonda perlu ditulis di sebelah kiri surat dan diletakkan tanda koma. Yang ni wajib. Macam mana tu? Contohnya, kamu nak hantar pada kawan kamu lelaki. Kamu gelarkan, bukan kamu sebut nama dia. Wahai Amir. Tidak. Kamu tulis saudara. Gantikan. Kalau kawan kamu nama Alia, gantikan pada saudari. Itulah kamu, maksudnya kamu ganti nama penerima tu. Kamu tukar kepada saudara, kepada saudari. Dan jangan lupa letak tanda koma. Okey. Seterusnya, isi surat ditulis selepas kata ganti nama penerima. Contohnya, saudara, koma. Lepas tu tulislah isi surat. Ceritakan. Ingat ya, isi surat ni kamu tolong faham kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Faham betul-betul. Contohnya, soalan minta tulis sepucuk surat kepada rakan kamu yang berada jauh daripada kediaman kamu dan kamu perlu ceritakan pengalaman kamu bercuti di luar negara. Jadi isi dia kamu kena lah isi berkaitan dengan pengalaman kamu kat luar negara. Janganlah bila minta suruh cerita pengalaman di luar negara, kamu cerita pula kamu bercuti di Langkawi. Itu telah pun salah faham. Seterusnya, penutup diakhiri dengan harapan penulis surat atau ucapan. Sekian, terima kasih. Nanti kita tengok macam mana, okey? Yang terakhir, pengakuan pengirim dan tanda tangan ditulis
selepas perenggan penutup pada bahagian sebelah kanan surat. Maksud dia di sini yang benar. Bawah yang benar tanda tangan kamu. Pengakuan pengirim ni kamulah. Tanda tangan kamu. Jadi kamu tulislah yang benar. Batu bawah tu tanda tangan kamu. Tapi tulis kat mana tu cikgu? Ni, tulis dekat bahagian sebelah kanan surat. Jangan tulis belah kiri nah. Salah format dia. Ingat tu macam cikgu kata, kamu perlu menguasai format ni. Tak kuasai format, macam mana kamu nak buat karangan surat gerak rasmi yang lengkap dan cemerlang. Okey? Jadi, pesan cikgu, tolong faham, ingat, hafal format ni. Kita tengok pada slide seterusnya. Ini adalah contoh. Contoh yang kamu perlu buat lah. Kamu lihat yang pertama nah. Alamat pengirim. Nampak dah alamat pengirim dia duduk kat mana ni? Dia duduk kat belah kiri kan cikgu katakan. So alamat pengirim. Siapa alamat pengirim ni? Alamat kamulah kan. Dia duduk belah mana? Belah kanan sekali atas. Jadi betul. Yang kedua nampak tak ada selang. Ni ada selang kan. Dia pula tarikh. Iaitu tarikh 21 Mac 2018. Maksud dia orang tu tulis masa hari 21 Mac 2018. Jadi ingat ya, tarikh tu kamu kena tulis. Faham tak? Contohnya di sini ya, kamu tengok ada tulis apa? Mac. Jadi masa Mac, bulan berapa? Bulan 3 kan? Januari, Februari, Mac. Jadi bulan 3. Kamu jangan tulis 21. Kamu jangan tulis macam ni. 21 palang 3. Salah. Tak boleh terima nah. Kamu kena tulis macam ni. Kalau Januari, contohnya 21 Januari. Jangan tulis pula 21 bulan 1 2001. Salah. Kamu kena tulis 21 eja Januari tu macam mana? Faham? Kalau lah ni Julai kan? Jangan pula tulis 21 bulan 7. Salah. Kamu kena tulis 21 Julai. Faham? Okey. Kata menghadap. Inilah kata menghadap dia. Kehadapan sahabatku yang diingati, Ali. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Maksud dia di sini, kehadapan sahabatku ni, inilah kata menghadap dia. Jadi wajib tulis. Keempat, saudara. Nampak tak? Dia kata ganti kan? Ali ni kan laki kan? Dia tukar kepada saudara. So, kalau ada Alia, tukar jadi saudari. Yang nombor 5. Tujuan saya menulis surat ini adalah ikut salin balik arahan. Ikut balik apa arahan soalan dia. Kalau kata dia nak minta apa? Pengalaman kamu meraihkan hari raya pada musim COVID. Tulislah adalah untuk menceritakan pengalaman saya meraihkan hari raya Aidiladha pada musim pandemik COVID-19 tahun ini. Macam tu lah, okey? Selesai. Nombor 5. Isi kandungan pula. Isi kandungan ni macam mana? Okey, ingat ya. Isi kandungan, kalau kamu ada banyak, kamu jangan tulis satu perenggan. Kamu kena tulis banyak perenggan. Contohnya, perenggan 1, pengalaman kamu menyediakan juada. Perenggan kedua, pula pengalaman kamu apa? Solat hari raya. Yang ketiga apa? Bersalaman, minta maaf, jumpa sanak saudara di kawasan jiran dan sebagainya. Itulah. Jadi dalam banyak-banyak idea, kamu jangan rangkumkan dalam satu perenggan. Kamu kena buat banyak perenggan. Siap isi kandungan. Seterusnya, penutup. Maksud dan penutup, kamu kena tulis belah kanan. Kena tulis belah kanan. Cakap ini sajalah surat saya buat kali ini. Saya harap saudara gembira membaca warkah saya ini. Macam itulah. Ini adalah penutup. Nanti kita tengok contoh dia macam mana, okey? Pengakuan pengirim yang nombor 7 macam saya kata tadi. Ya, boleh juga tulis yang benar. Bebaslah kamu tulis yang benar ke apa. Tulis je. Sahabatmu pun boleh dan sebagainya. Betul? Tanda tangan kamu. So, betul. Jadi, format dia macam ni lah. Faham? Ini adalah format dia yang betul. Macam mana nak tulis surat kiriman tidak rasmi. Nampak tak? Alamat belah kanan, tarikh belah kanan, tanda tangan pun belah kanan. So jangan, kalau kamu ubah tanda tangan ni belah kiri, salah automatic format dia. Okay? Biarkan kosong kat sini. Ingat tu. Okay, anak murid, kita pergi pada slide seterusnya, iaitu cikgu ada
bermula daripada slide ni, cikgu akan terang lebih terperinci lah apa itu alamat pengirim, apa itu penutup, apa itu kata ganti nama dan sebagainya. Okey, yang pertama, kita lihat alamat pengirim dan tarikh. Okey. Alamat pengirim ialah alamat orang yang menulis surat tersebut. Nampak tak di sini, iaitu orang yang menulis surat tersebut, iaitu kamulah. Itulah alamat pengirim. Yang kedua, tarikh merujuk kepada tarikh surat itu ditulis. Maksud dia di sini, kalau kamu tulis pada hari ini iaitu 29 Julai, kamu tulis surat pada hari ini, maka tarikh tu pun kenalah pada hari ini. Contoh dia kamu kena tulis macam mana? 29 Julai. Kalau macam ni baru betul. Kalau kamu tulis 29 bulan 7 2021 dekat surat, memang salah. Faham? Automatik akan salah. Macam ni cikgu tak terima. Okey? Cikgu terima yang ni. Ni tambahlah 2021. Okey, seterusnya. Alamat pengirim dan tarikh perlu ditulis di sebelah kanan bahagian atas surat. Nampak tak? Ditulis di sebelah kanan bahagian atas surat. Macam cikgu tekan tadi lah. Okey, kita tengok contoh dia. Iaitu Nur Aminah binti Muhammad 3114 Kampung Berendang. Nampak tak? Ada berkoma, koma, titik. Ni adalah yang betul. Kemudian nampak tak ada selang kan? Ada selang satu baris. 29 Julai. Nampak tak? Ni lah contoh tulis yang betul, 2021 titik. Faham? Jadi ingat, jangan tulis macam ni. Salah. Kena tulis macam ni. Okey, itu adalah alamat pengirim dan tarikh. Di mana letaknya? Di sebelah kanan. Nampak tak? Alamat tulis sebelah kanan. Okey, itu saja. Kita pergi pada slide seterusnya. Pendahuluan atau pembuka kata. Dimulakan dengan bertanya khabar pihak penerima surat. Selepas itu, dinyatakan khabar diri penulis. Penulis juga menyatakan tujuan menulis surat tersebut. Dimulakan dengan bertanya khabar ni, maksud akan bertanya khabar lah. Kawan kamu tu yang kamu kirim surat tu, dia sihat ke? Apa ke? Sakit ke? Selepas itu, dinyatakan khabar diri. Maksud dia, kamu katalah, kamu di sini sihat, walafiat dan sebagainya. Faham? Seterusnya, penulis juga menyatakan tujuan menulis surat tersebut. Macam cikgu kata tadi, ingat kamu kena faham. Apa kehendak soalan nak? Kalau kamu silap kehendak menjawab dan tak ikut kehendak soalan, automatik isi kamu pun salah. Faham? Kalau dia minta pengalaman kamu bercuti di Langkawi, kamu cerita pengalaman kamu bercuti di Langkawi. Kalau dia minta pengalaman kamu di sekolah baru, kamu cerita pengalaman kamu di sekolah baru. Faham? Okay, kita tengok contoh. Apa khabar? Nampak tak? Iaitu dia bertanya khabar kan, penerima ni. Saya berharap agar saudara sihat sejahtera. Saya di sini sihat di samping keluarga. Nampak tak? Dia menjawab yang mana? Yang kedua ni. Faham? Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya semasa mengikut sambutan hari kanak-kanak yang dianjurkan oleh pihak sekolah saya. Nampak tak? Tujuan saya ni, dia menjawab yang mana? Dia menjawab yang ini. Maksud dia di sini, nampak tak? Dia baca soalan. Soalan minta ceritakan pengalaman dia, iaitu masa mengikuti sambutan hari kanak-kanak yang dianjurkan oleh pihak sekolah dia. Jadi tujuan dia buat surat tu adalah inilah dia menjawab soalan. Faham? Ini adalah pendahuluan atau pembuka kata. Alah cikgu saya tak faham lah, tak apa. Sekarang kita tengok contoh surat kiriman jarak rasmi. Okey? Okey, seterusnya. Isi penting. Pada bahagian isi, perlu menulis perkara yang dikemukakan dalam soalan. Macam cikgu kata tadi ini, tolong hadam. Maksud dia, kamu tolong faham kehendak soalan. Dia minta apa, jawab yang tu. Jangan melencong-lencong. Salah betul, faham. Kedua, lazimnya soalan berbentuk surat tidak rasmi adalah untuk menceritakan tentang suatu perkara atau peristiwa yang pernah dilalui. Contohnya, soalan minta pengalaman kamu menyambut perayaan Aidiladha baru ni ketika musim pandemik COVID-19. Jadi, tu peristiwa yang dah lalu kan? Yang pernah kamu lalui. Kamu ceritalah pengalaman kamu. Perenggan pertama, kamu cerita apa? Kamu menyediakan juada, beli barang, beli bahan nak buat rendang. Perenggan kedua, kamu buat apa? Tolong ibu
siap-siap rumah, kemas-kemas rumah dan sebagainya. Perenggan ketiga, kamu pergi hari raya. Perenggan keempat, makan bersama-sama keluarga. Kan tak boleh pergi mana raya kan? So, macam tu je lah cerita pengalaman. Kamu faham? Ketiga, cara penulisannya sama seperti penulisan bentuk cerita. Maksud sini kamu macam ceritalah pengalaman kamu. Itu je. Seterusnya, penggunaan bahasa dalam surat jarak rasmi mestilah bahasa yang betul, baku dari segi tata bahasanya. Janganlah guna bahasa KL, bahasa pasar, bahasa yang kita duk guna kat rumah. Janganlah, okey? Contohnya lapak. Lapak janganlah tulis LAPAQ. Lapak bukan salah, lapar. Faham? Minum ayak, jangan kata minum ayak, minum air, AIR. Ejaan tu kena betul dari segi tata bahasa. Seterusnya, penggunaan kata ganti nama diri dipentingkan. Maksud ni saudara, saudari, ayanda, anak anda, bonda dan sebagainya. Seterusnya, penggunaan kata sapaan mestilah betul. Itu saja untuk isi penting. Okey, kita tengok penggunaan kata sapaan. Apa itu penggunaan kata sapaan? Iaitu sahabat. Okey, kalau untuk sahabat lelaki ataupun kawan lelaki, kita guna saudara. Kalau untuk kawan perempuan, sahabat perempuan, kita guna saudari. Faham? Kalau lelaki saudara, perempuan saudari. Kalau ibu, tukar jadi kepada bonda ataupun ibunda. Kalau ayah, tukar jadi pada ayahanda. Kalau abang atau kakak, tukar jadi kepada kakanda. Kalau nenek, datuk-datuk, jadi nenda. Kalau diri sendiri, saya. Yanda, kalau ayahanda tulis surat. Kalau dinda dan sebagainya lah. Faham? Kalau sinonimnya saya lah duk guna, okey? Itu adalah penggunaan kata sapaan. Ingat, saudara, saudari, bonda, ayahanda, kakanda, nenda dan sebagainya. Ni yang paling utama ni. Sahabat. Ni. Okey? Ingat ni, jangan sekali-kali tukar ataupun silap. Kita pergi slide seterusnya. Contoh ya. Ni contoh dia. Untuk makluman saudara, nampak tak? Untuk makluman saudara, kata ganti kan, dia tukar dah kan? Sebelum ni lelaki, kawan lelaki, betul tak? Dia tukar jadi saudara. Semasa sambutan itu berlangsung, saya. Dia tukar kan? Iaitu penulis, betul. Dia tukar dah jadi saya. Turut mengambil bahagian dalam acara persembahan tarian. Saya amat meminati bidang ini. Saya dan rakan-rakan mempersembahkan tarian zapin di hadapan guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Nampak tak? Kawan lelaki dia tukar jadi saudara. Kalau penulis pula dia tukar jadi saya. Itulah contoh dia. Okey? Seterusnya. Dah tadi isi dah semua. Penutup surat. Penutup surat tu macam mana? Pada bahagian penutup surat tidak rasmi, ayat yang boleh dimanfaatkanlah ayat yang berunsur harapan. Macam mana tu cikgu? Kita tengok contoh ni, okey? Akhir kata, letak macam ni. Saya berharap. Nampak tak? Nampak tak dia menjawab ni? Saya berharap agar saudara gembira membaca coretan saya ini. Semoga kita akan bertemu. Ni pun dia berharap juga. Faham? Semoga kita akan bertemu lagi dalam wakaf yang akan datang. Nampak tak? Sebuah pengharapan. Itu saja. Okey? Faham? Mudah kan untuk penutup ni? Okay, kita pergi kepada pengakuan penulis dan tanda tangan. Perlu ditulis di bawah selepas penutup surat. Maksudnya tulis kat bawah sekali. Tanda tangan penulis perlu ditulis pada bahagian kanan surat. Kalau ni di bawah, ni paling penting. Ramai orang silap. Ramai orang duk buat belah mana? Kiri. Kiri, kalau kiri, salah. Tak boleh terima. Kena buat bahagian kanan. Ingat tu. Tengok contoh. Sekian, terima kasih. Titik. Ni adalah belah mana? Kiri kan? Jadi, yang benar. Kat mana tu? Belah mana ni? Kanan. Betul tak? Jadi, kamu kena tulis belah kanan. Ingat nah. Pengakuan tanda tangan ni yang benar. Ataupun sahabatmu. Macam tu lah. Boleh je. Sahabatmu. Kekasihmu. Jangan salah. Yang benar. Sahabat ataupun sahabatmu. Batu tandalah tanganmu. Aminah dan sebagainya. Ingatlah ni belah mana ni? Kanan kan? Kalau kamu buat belah kiri, automatik salah. Sebab itu bukan format
untuk karangan surat tidak rasmi. Itulah sahaja untuk format ni. Faham? Cikgu harap kamu semua jelaslah untuk macam mana nak bina karangan surat tidak rasmi. Jadi kalau kamu tak faham, boleh tanya cikgu, okey? Sekian, terima kasih.